Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kita sekali lagi pada hari Selasa 2 hari bulan 3 2021 masa pukul 9 hingga pukul 10.30 pagi bersama lagi dengan saya bagi subjek Reka Cipta Tingkatan 5. Baiklah, kita teruskan pada pelajaran kita pada hari ini. Kita lihat objektif kita. Cuba lihat. Okey, tajuk kita masih lagi tajuk yang lama, bahan peralatan dan mesin pembinaan produk. Subtopik kita masih lagi yang sama juga, bahan pembinaan produk. Okey, namun objektif kita hari ini kita adalah objektif yang terakhir tak salah cikgu. Okey, iaitu mengamalkan langkah-langkah keselamatan. Mengamalkan langkah-langkah keselamatan dalam penggunaan peralatan mesin. Hampir tamat pada bab yang ke-10 ni. Jadi sukses kriteria kita pada hari ini, pelajar dapat menyenaraikan langkah-langkah keselamatan dalam satu penggunaan peralatan mesin. Jadi sebelum ni kita dah belajar nama peralatan dan mesin. Hari ini kita sambung dengan langkah-langkah keselamatan pada setiap peralatan dan mesin yang kita pelajari. Kemudian kita menjawab dua soalan latihan. Kita masuk pada isi pelajaran kita hari ini. Okey, langkah-langkah keselamatan dalam penggunaan peralatan mesin. Sebelum ni cikgu dah tunjukkan ada 11 jenis mesin Okey, antaranya gergaji jig, okey, gergaji tangan, okey, pemotong, mesin pemotong lepas tu ada cutter, okey, pemotong besi, pistol pemanas, lepas tu mesin larik, okey. Lepas tu MIG welding, okey, mesin canai, mesin pelelas, kemudian berosembur ataupun airgun. Jadi semua langkah-langkah keselamatan ni kita kena amalkan sebelum melakukan kerja, kemudian semasa kita melakukan kerja dan akhir sekali selepas kita melakukan kerja. Jadi kitaran kita dalam menggunakan peralatan mesin, situasi sebelum, semasa dan selepas, semuanya perlulah kita amalkan langkah-langkah keselamatan. Okey, langkah-langkah keselamatan terbahagi kepada 3. Okey. Pertama sekali ialah keselamatan diri. Kedua, keselamatan alatan. Dan ketiga, keselamatan di bengkel. Okey, tak nampak tu Jadi keselamatan ni amat penting untuk diberi perhatian sebelum, semasa dan selepas menggunakan peralatan ataupun mesin tersebut. Kita pergi pada slide yang berikutnya. Okey, sebelum melakukan kerja, bagi keselamatan diri, yang pertama sekali aspek yang perlu kita utamakan ialah dari segi pemakaian. Kalau kita masuk dalam bengkel, inilah dia rupa bentuk pemakaian yang perlu kita pakai. Tak kiralah siapa, sama ada guru ataupun pelajar. Okay, yang pertama sekali kita kena pakai helmet ataupun topi keleda. Kedua, mestilah berambut pendek bagi pelajar lelaki. Okey, bagi pelajar perempuan dia dah pakai tudung. Jadi tudungnya mestilah kemas dan rapi. Okey, jadi anak tudung tu dimasukkan dalam apron Kemudian rambut lelaki perlu diikat jika panjang. Okey. Kemudian kena memakai goggle ataupun pelindung mata. Kemudian mesti ada pelindung telinga, macam penyumbat telinga lah, daripada menghalang daripada bising otak bergendang telinga ni akan rosak jadi ada pelindung telinga. Kemudiannya penutup hidung. Jadi penutup hidung ni untuk melindungi habuk pada masuk pada rongga hidung. Seterusnya tali leher. Okey, kalau pakai tali leher kena masukkan ke dalam baju ataupun tak payah pakai terus ditanggalkan.
Seterusnya baju berlengan pendek. Bajunya mesti berlengan pendek. Kalau berlengan panjang, okey, kena lipatlah paras siku. Okey. Kemudian memakai sarung tangan. Okey. Macam pelajar perempuan ni pun kena pakai sarung tangan. Kalau dia pakai inner warna hitam ni, okey, pastikan innernya tu dekat lengan tangan tu dikancing ataupun fit lah. Okay, seterusnya memakai apron. Okay. Melindungi pada bahagian hadapan tubuh badan. Apron tadi. Okay, kemudian pakai kasut bertutup dan bertapak getah. Dan akhir sekali memakai barang perhiasan. Tidak memakai barang perhiasan seperti cincin, jam tangan ataupun rantai leher. Itu untuk keselamatan diri daripada aspek pakaian. Okey. Lelaki dan perempuan. Okey, jadi aspek pemakaian di sini yang sama ialah helmet, lepas tu apron, kasut. Yang berbeza antara lelaki dan perempuan, contohnya lelaki berambut pendek, okey, memakai tali leher ataupun ditanggalkan, kemudian jangan memakai perhiasan. Kalau lelaki biasanya jam tangan, perempuan ni cincin tangan, cincin rantai leher. Ini mengelakkan daripada renjatan elektrik. Itu contoh. Jadi kena ingat bahawa aspek pemakaian ni mestilah diambil berat supaya bagi mengelakkan kecuaian berlakunya kemalangan di tempat kerja. Kita pergi pada slide yang berikutnya. Okey, semasa melakukan kerja. Yang tadi sebelum melakukan kerja. Jadi semasa melakukan kerja, aspek keselamatan yang kita sentuh di sini ialah peralatan. Okey, kita lihat dulu yang slide yang pertama, yang alatan yang pertama ni ialah gergaji jig. Okey. Jadi gergaji jig ni, okey, yang pertama sekali aspek yang kita nak ambil keutamaan ialah pakai sarung tangan. Sarung tangan untuk melindungi daripada kecederaan pada anggota tangan. Lepas tu memakai pelindung mata. Okey, bagi melindungi mata daripada kecederaan tertusuk ataupun habuk kena pada bola mata. Seterusnya mata gergaji. Ini pada alatan sentiasa tajam. Okey. Gangguan. Ada ambulan lalu. Okey, tidak menekan mesin terlalu kuat semasa proses memotong. Okey, ini betul jangan terlalu kuat semasa proses memotong. Ini akibatkan apa? Kayu yang kita potong mungkin apabila ada tekanan yang kuat, dia akan menendang balik pada mata. Jadi mata boleh patah. Mata gergaji boleh patah. Seterusnya mesin, pastikan mesin berhenti beroperasi sebelum menarik atau mengangkat. Ni siapa yang ada pengalaman. Okey, berhentikan dulu sehinggalah mata tu berhenti, barulah kita boleh keluarkan ataupun kita boleh tarik gergaji jig tadi tu. Kalau tidak, sebelum mata tu berhenti kita tarik, akan berlaku apa? Tekanan, maka akan berlaku kayu tadi tu akan menyebabkan mata gergaji patah. Seterusnya bersihkan mesin. Semua dalam kita penggunaan alatan dalam mesin, pastikan kita utamakan kebersihan pada mesin. Setiap kali selesai, bersihkan. Bagi menyenangkan pada penggunaan yang akan datang. Keduanya, bila kita dah bersihkan mesin, kita tahu mesin tu boleh digunakan tidak pada kerja yang akan datang. Maksudnya mesin tu dalam keadaan elok. Dari segi penggunaan ataupun kerosakan yang kita dapat kesan terlebih awal. Seterusnya gergaji kayu. Okey. Jadi gergaji kayu ni sama macam gergaji jig. Tetapi bezanya di sini ialah gergaji tu mestilah fungsinya betul. Yang ini kalau lihat pada gambar rajah ini adalah gergaji puting.
untuk membuat tanggam. Tapi kalau gergaji tangan ataupun gergaji biasalah orang panggil kan, okey, dia tak boleh buat tanggam pasal matanya kasar. Jadi untuk memotong kayu, memotong papan, okey. Jadi kena tahu gergaji okey. Jadi gunakan jenis gergaji yang betul dan jenis kerja yang hendak dilakukan. Jadi ini untuk membuat tanggam. Pastikan mata gergaji dalam keadaan tajam. Semua mesti dalam tajam. Jadi kita mesti memakai sarung tangan bagi mengelakkan daripada mata gergaji yang tajam ni, kecederaan pada jari kita. Bahan kerja hendaklah diikat dengan rapi pada ragum supaya tidak bergerak. Kalau tengok kat sini kita ada apit G. Ni dia punya bahagian bawah. Ini bahagian atas. Ni ada alas kayu. Yang ni objek kayunya dipotong. Okey. Supaya tidak bergerak. Kalau biasanya kalau orang yang nak memotong kayu ni, tangannya akan memegang bahan yang nak dipotong. Jadi kuat ataupun tidak Jadi kalau tak kuat kita gunakan apit ataupun kita ikatlah ataupun kita beri tekanan yang kuat pada sebelah tangan kiri, tangan kanan kita proses memotong. Okey. Letakkan sedikit minyak pada bilah gergaji setelah memotong untuk mengelakkan daripada berkarat. Okey, jadi permukaan luar mata gergaji bilah gergaji ni kiri dan kanan kita sapukan dengan minyak supaya dia tidak berkarat. Jadi penggunaan akan datang dia bersih. Okey, kita pergi pada peralatan yang berikutnya, yang ketiga, iaitu mesin pemotong kayu. Jadi mesin pemotong kayu ni adalah menggunakan tenaga elektrik. Yang pertama sekali kerana dia melibatkan penggunaan mesin kuasa elektrik, maka kesan pemotongannya adalah lebih kuat Jadi kita memerlukan pelindung mata, mulut dan hidung. Tangan pun sudah pastilah sarung tangan. Okey, pastikan hanya seorang saja yang mengendalikan mesin ini. Ya, betul, memang penggunaan mesin ini hanya boleh digunakan oleh seorang saja. Jangan ramai-ramai sebab handle untuk kawalan suis apa semua cuma boleh seorang saja. Seterusnya bahan kerja mestilah diikat kuat pada ragum mesin supaya tidak bergerak semasa proses memotong. Jadi ni kayu mesti diberi tekanan, dia ada pengapit. Jadi bila proses memotong dilakukan, kayu ini tidak terpelanting ataupun tercampak. Seterusnya jangan sentuh mata pemotong yang sedang bergerak. Jadi dalam mesin ini ada pelindung cover supaya matanya tidak disentuh oleh pengguna. Jadi ini memang bahaya dia punya disk mata pemotong pun besar, maka pelindung ini perlu dipasang pada mesin tersebut. Seterusnya pastikan mesin dibersihkan dan suis dimatikan setelah kerja selesai. Itu biasalah itu penting. Bersihkan, semua alatan kena bersih setelah digunakan. Okey. Seterusnya pemotong pipe. Okey. Pastikan mata pemotong sentiasa tajam. Kedua, jangan terlalu menekan atau melaras mata pemotong terlalu ketat dan menyebabkan hasil pemotongan tidak sempurna. Elakkan daripada memotong bahan yang tidak sesuai dengan jenis pemotong yang digunakan. Apa maksudnya kat sini? Okey, cuba lihat yang warna putih. Ini adalah pipe PVC warna putih, maka pemotongnya adalah mata yang sesuai bagi memotong pipe tersebut. Letakkan sedikit minyak, sama macam penggunaan gergaji. Pada bahagian ulir untuk mengelakkan daripada berkarat. Bahagian ulir di sini itu untuk pemotong pipe. Kita pergi pada alatan yang berikutnya ialah pistol pemanas. Apakah langkah keselamatan yang perlu kita lakukan? Pakai sarung tangan. Sebab dia melibatkan elemen pemanas bagi mengelakkan tangan melecur. Jadi kalau kita lihat kat sini, ini adalah pistol. Jadi habanya akan ke sini. Habanya akan pergi ke sini. Jadi sepanjang haba tu disebarkan pada satu sudut ruang. Sini kita akan rasa bahang panas.
Sini kiri dan kanan ni kita akan rasa bahan panas. Jadi pertama sekali sarung tangan. Yang kedua, jangan halakan moncong pistol panas terlalu lama pada bahan kerja. Jadi kalau kita ada bahan kerja, kita dedahkan pada haba panas tadi. Kemudian macam pipe ni nak dibengkokkan, kita jangan stand lama. Nanti kat sini dia akan terbakar. Bahagian sini terbakar. Jadi kita kena letak berapa saat, kita angkat, kita lenturkan, lepas tu kita letak lagi, berapa saat kita lenturkan, berulang-ulang kali. Jangan kita diamkan saja, mungkin jadi terbakar. Seterusnya, jauhkan daripada bahan-bahan mudah terbakar semasa kerja dilakukan. Jadi persekitaran dalam proses kita untuk memanaskan objek pipe ni, proses untuk membengkokkan dia, bahan-bahan mudah terbakar. Apa contohnya? Kertas apa semua. Haba panas ni mudah disambar. Haba tu akan mudah membakar pada bahan-bahan yang mudah. Seterusnya, jangan sentuh bahagian moncong. Bahagian moncong ni jangan berani sentuh lah. Jadi kalau sarung tangan tak apa. Kat sini semuanya akan berwarna merah. Maksudnya besi tu panas. Haba elektrik. Kat sini ada elemen pemanas. Elemen pemanas ni kalau kita lihat warna merah. Ini pastikan alat ni dalam keadaan sejuk sebelum menyimpan. Pastikan dia sejuk. Jangan dalam keadaan situasi panas kita letak terus dalam toolbox. Cair toolbox. Contohnya dalam bekas plastik. Jadi kita kena biarkan dia dulu, kemudian baru kita simpan. Terutamanya melibatkan wire dia. Wire elektrik dia. Jadi kalau kita simpan dalam panas, wire-nya tadi mungkin melecur, maka berlaku lintas pintas. Tunggukan dia sejuk. Kita pergi pada peralatan yang seterusnya, mesin pelarik. Sentiasa memakai apron, pelindung mata dan kasut keselamatan. Kedua, pastikan mata pemotong tajam. Ni tambahlah apron. Kenapa? Kenapa pakai apron? Sebab apa? Proses kerja ni banyak sisa-sisa yang akan terhasil. Jadi akan berterbangan, bersepar. Jadi dia akan pergi pada bahagian tubuh badan kita. Jadi apron tu dapat melindungi daripada kesan ataupun serpihan-serpihan proses kerja melarik tadi. Seterusnya, jangan menekan mata pemotong ke arah bahan kerja kerana ia akan menyebabkan kerosakan pada bahan tersebut. Jadi biasanya kalau nak buat ukir macam ni, dia ada mata pahat. Jadi dia tekan, apa jadi? Jadi bahan kerja ni akan rosak. Jadi perlahan, sikit-sikit. Sentiasa berhati-hati pada semua bahagian yang bergerak. Jadi dia berpusing. Jadi tali leher pastikan masuk ke dalam pakaian apron ataupun tanggalkan saja, takut terbelit. Ini situasinya. Bila dah selesai, matikan switch, pastikan mesin dibersihkan selepas digunakan. Jadi di sisa-sisa dibersihkan, di vacuum, gunakan penyedut sampah ataupun dibersihkan gunakan blower, tembakan udara supaya bersih. Itu saja untuk alatan mesin pelarik. Seterusnya, mesin kimpalan MIG. Awak lihat cantuman besi-besi, digunakan kuasa elektrik untuk mencantumkan bahagian-bahagian tertentu. Menggunakan kuasa tekanan elektrik yang tinggi, maka cairlah besi tersebut. Jadi langkah yang pertama ialah pakai pakaian keselamatan seperti alat dia, sarung, pelindung mata, pelindung hidung, apron, apa lagi, dan sebagainya. Kasut utamanya, sebab ia menyebabkan tenaga elektrik. Sebab apa? Dia ada cas positif dan negatif. Jadi kasut tu perlu ada, iaitu kasut getah lah, untuk melindungi daripada renjatan. Seterusnya, pelarasan arus elektrik pada mesin mestilah bersesuaian dengan bahan kerja. Ini betul. Ikut jenis bahan, contohnya besi, logam, kuprum, tembaga. Jadi urutan yang dibekalkan mesti bersesuaian. Seterusnya, pastikan pengudaraan dan pencahayaan bengkel cukup. Cahaya. Macam ni dia memang ada
Dekat helmetnya tu ada pencahayaan, ada lampu suluh untuk memberi kecerahan semasa proses pematian. Jadi udara pencahayaan tu penting. Pastikan tempat kerja bersih dan jauhkan daripada bahan mudah terbakar. Kalau ada minyak yang mudah terbakar, contohnya minyak tanah, minyak petrol, jauhkan daripada kerja-kerja kimpalan. Dia akan menyambar pada bahan-bahan terbakar tadi. Okay. Bersihkan kawasan kerja, tutup semua suis dan alat atur gas setelah selesai kerja. Itu perkara yang penting untuk kimpalan MIG. Okay. Seterusnya untuk mesin canai. Okey, pastikan anda memakai pakaian keselamatan. Semualah, pelindung mata, telinga, apron, kasut dan sebagainya. Jadi pakaian tadi tu aspek keselamatan diri lengkaplah kita pakai, maka bolehlah kita melakukan semua proses bagi semasa melakukan kerja. Okay. Untuk mencanai ini, okey, mata pencanai hendaklah dalam keadaan baik. Pastikan bulatlah, jangan ada sumpit-sumpit, bahaya. Jadi proses mencanai ni kita nak lakukan, jadi mata tadi tu tidak mudah patah, masih lagi elok. Pastikan tempat kerja bersih dan jauhkan bahan mudah terbakar. Ini sudah pasti bersih. Pastikan percikan api yang terasa tidak menghala ke badan atau orang lain ataupun bahan mudah terbakar. Jadi percikan, ini contoh percikan. Dia ada arah, bila dia rotation, kita sentuh pada permukaan yang kita nak canai ataupun kita nak kikis, serpihan besi yang kita kikis tu akan merecik. Jadi pastikan tak ada orang di kawasan sini lah. Jaraknya kita kena tahu. Pastikan orang yang berada di sini kita suruh dia pergi. Itu yang ada mesin canai ni. Ada satu bahagian dia ada pelindung sebelah supaya serpihan tu tidak kena tubuh badan kita. Dia pergi pada arah yang lain. Jangan menekan mesin terlalu kuat. Ni bahaya kalau kita paksa mesin kita melakukan proses kerja mencanai dalam keadaan yang segera pantas. Dia akan menyebabkan mata canai ni, mata mesin canai ni akan patah. Apa jadi? Akan terpelanting, tertusuk ke bahagian badan kita, mendatangkan kecederaan dan kemalangan. Jadi jangan tekan dia terlalu kuat. Bersihkan mesin tersebut setelah selesai kerja. Itu biasa. Kita pergi pada mesin yang berikutnya. Tu mesin pelelas mudah alih. Apa langkah dia? Masih lagi gunakan pelindung keselamatan diri seperti mata, apron, mulut, hidung, sarung tangan dan sebagainya. Kertas pelelas mestilah dalam keadaan baik dan sesuai dengan bahan kerja. Sentiasa gantilah, maksudnya kita gunakan untuk melelaskan kayu. Kita dah habis, kita bersihkan, kita pasangkan dengan kertas pelelas yang baru. Jangan menekan mesin terlalu lama, menyebabkan mesin tersebut rosak. Sebab dia lembut, dia bergetar, dia ada getaran. Jadi kertas tu kita kelimkan dia bahagian tepi sini. Jadi permukaan bahagian bawah tu penuh dengan kertas pasir. Kita cuma sentuhkan dia, jangan paksa. Bersihkan mesin tersebut setelah selesai kerja. Itu biasa. Langkah yang seterusnya untuk mesin semburan. Pastikan anda memakai pakaian keselamatan seperti pelindung mata, sebab dia menyebabkan semburan. Zarah-zarah halus yang boleh masuk mata, mulut dan hidung. Ini jadikan sesak nafas. Jadi pastikan pakaian tu lengkap. Pastikan tekanan pada pemampat udara sentiasa cukup sebelum proses semburan dilakukan. Jadi pemampat udara ni pastikan tekanannya sesuai dengan keadaan kerja kita. Kalau airbrush tekanannya sedikit saja, jadi kat sini kita kawalkan dia. Kita buka pintu gauge dia ataupun pintu tekanan udaranya sedikit. Kalau kita lebih, apa jadi? Udara yang berlebihan akan merosakkan proses kerja semburan kita.
ataupun mendatangkan kecederaan. Sumpitan penyembuh. Ni sumpitan penyembuh. Hendaklah sentiasa dibersihkan bagi mengelakkan daripada tersumbat. Jadi kita buka komponen ini, kita rendamkan dia. Sebab apa? Kesan daripada cat yang masuk kat sini setelah kita selesai gunakan, kalau kita tak bersihkan, dia akan menyumbat pada bahagian penyembuh, bahagian mata depan dia. Bersihkan semua kelengkapan. Itu saja. Ada lagi? Habis. Langkah keselamatan semasa melakukan kerja. Jadi apabila kita melakukan kita menggunakan peralatan semua tu, kita berada di dalam bengkel, betul tak? Jadi yang ketiganya adalah keselamatan bengkel. Jadi suasana bengkel kita. Yang pertama ialah ruang bengkel. Kedua, mesti ada laluan. Yang ketiga, mesti ada alat pencegahan kebakaran. Kita pergi pada yang pertama. Kenapa ruang? Ruang mesti adalah melibatkan pengudaraan dan mesti ada area kawasan untuk bekerja. Jadi pengudaraan mesti baik. Maksudnya ada udara yang masuk menggantikan udara yang ada di dalam boleh keluar. Jadi udara tu, sistem udara tu ada aliran masuk dan keluar. Seterusnya mempunyai tanda garisan keselamatan ataupun yang menunjukkan area tempat kita bekerja. Untuk laluan berjalan. Tak ada laluan berlari. Maksudnya ada pintu masuk, pintu keluar. Kemudian laluan tu mesti ada pintu kecemasan. Ini penting. Bila berlaku kebakaran, pintu kecemasan lah tempat kita menyelamatkan diri kita. Laluan tu memang khusus untuk kecemasan. Seterusnya, alatan pencegahan kebakaran. Alat pemadam api lah maksudnya di sini. Jenis CO2 ataupun ABC, iaitu serbuk ataupun cecair untuk mengelakkan berlakunya kebakaran yang lebih teruk. Antaranya yang cikgu dah highlightkan di bawah, papan tanda keselamatan. Contohnya utamakan keselamatan, tertera. Lepas tu penggunaan yang baik, alatan pencegahan kebakaran, laluan pintu kecemasan, garisan keselamatan untuk kawasan bekerja dan berjalan kaki. Itu je untuk keselamatan bengkel. Kita pergi pada slide yang berikutnya. Ini contoh-contoh simbol ataupun perintah ataupun papan tanda, signboard yang ada di dalam bengkel. Kalau awak lihat dalam bengkel, mana-mana bengkel lah, bengkel RC, sebenarnya kat bilik F1, kita ada lantai licin. Jadi murid perlu berhati-hati kerana kawasan lantai licin. Kedua, voltan tinggi. Kalau lihat anak panah ni, kenapa dia terbalik? Jadi sebenarnya voltan tinggi ni ada berada di pendawaian elektrik kita, bahagian atas. Bila kita sentuh, dia menyebabkan kita boleh kena renjatan elektrik. Maka kita dipanggilkan macam kata orang voltan tinggi. Kenapa anak panahnya tak kat atas? Itu dah macam apa pula Ini voltan tinggi yang menembak pada diri manusia. Jadi arah anak panahnya ke bawah, jangan terbalik. Jadi murid tidak dibenarkan masuk ke bilik suis utama kerana voltan elektrik yang tinggi. Jadi kalau ada simbol kat sini, kawasan sini, kena berhati-hati. Dilarang masuk lah. Tidak dibenarkan masuk. Seterusnya, murid perlu memakai Google, alat pelindung mata semasa menggunakan mesin. Ini dia punya arahan dia. Jadi sebenarnya ini bahagian mata yang mempunyai Google. Dia ada banyak simbol. Biasanya menunjukkan spek mata lah. Google mata ni. Ni 3 simbol. Kita ada simbol-simbol lagi. Ni warna biru ni. Murid dikenaki memakai topeng muka. Mask lah. Topeng muka. Bagi mengelakkan habuk benda kerja masuk ke dalam mulut dan hidung. Seterusnya, murid perlu memakai sarung tangan. Simbol sarung tangan.
Okey. Kemudian pelindung telinga. Macam earphone headphone tutup kali. Bagi mengelakkan kerosakan ke gendang telinga. Selalunya memakai kasut berlitup. Okey, dia menunjukkan kasut. Kita pergi pada slide yang berikutnya. Okey, etika kerja. Semasa melakukan kerja, tadi kita dah tahu situasi di dalam bengkel. Okey, kemudian mesti ada papan-papan keselamatan berada di sudut dinding-dinding yang menunjukkan arahan. Okay, kemudian kita masuk pada etika kerja. Etika kerja ni apa maksudnya? Okay, amalan yang baik untuk kita lakukan, sentiasa patuhi semasa di dalam bengkel. Yang pertama, bertimbang rasa terhadap kebajikan rakan kelas. Okay, yang kedua, jangan bergurau senda dengan rakan. Yang ketiga, menumpukan sepenuh perhatian dan tenang ketika bekerja. Okey, yang keempat, mempunyai sikap yang bertanggungjawab. Okey. Yang kelima, tidak gopoh semasa melakukan sebarang kerja amali. Okey. Jadi lima-lima ni adalah proses etika kerja. Etika kerja sebenarnya banyak, tapi bila dalam syllabus awak etika kerja tu kita limitkan kepada 5. Jadi awak mudah praktikalkan di dalam bengkel. Itu saja untuk etika kerja. Kita pergi pada slide yang berikutnya. Okey, selepas melakukan kerja. Okey. Jadi alatan-alatan tadi tu umum bagi semua, mestilah disusun kemas. Jangan dibiarkan bersepah. Kedua, mestilah dibersihkan. Yang ketiga, mestilah dilaporkan kerosakan apabila berlaku kepada guru. Jangan diamkan saja. Seterusnya, keselamatan di bengkel juga. Elakkan daripada minyak ataupun grease tertumpah. Ini bagi mengelakkan daripada lantai licin. Takut kita menggunakan, kita jatuh disebabkan terpijak pada minyak ataupun grease. Jangan biarkan serpihan logam bersepah. Kena kutip, kena sapu masuk dalam tong sisa buangan. Seterusnya, dibersihkan dengan sempurna. Itu kawasan tersebut. Matikan semua suis elektrik dan semua tingkap pintu lampu kena tutup sebelum keluar. Ini maksudnya langkah-langkah keselamatan yang terakhir selepas kita melakukan kerja. Kalau tengok pada situasi gambar Raja ni, pelajar ni makan, lintang pukang, jadi dia tak tahu proses kerja dia. Kalau dia nak memotong, habis semua ni alat-alat ni untuk memotong, dia ambil semua. Yang ni tumpah, tukar bersih. Sedangkan dia perlu ambil alat memotong saja kan. Jadi proses kerja ni dia kena faham. Jadi langkah keselamatan tak diamalkan oleh pelajar tersebut. Kita pergi pada slide yang berikutnya. Okey, ini kesimpulan daripada bab yang kita belajar, iaitu bahan pembinaan produk. Okey. Jadi bahan yang kita dah belajar ada 2 jenis, logam ferus dan logam bukan ferus. Okey, kemudian bahan bukan logam seperti plastik, kayu, getah, gentian. Lepas tu kita belajar sifat-sifat keseluruhan pada bahan-bahan ini. Okey. Dan akhir sekali kita belajar pada langkah-langkah keselamatan yang perlu kita amalkan untuk penggunaan alatan dan mesin. Ini adalah alatan, yang ini adalah mesin. Okey. Jadi langkah-langkah keselamatan melibatkan diri, bengkel dan alatan. Okey, jadi itu saja untuk hari ini. Okey. Saya harapkan semua pelajar dapat memahami seberapa ringkas. Okey, kalau kamu tak faham, kamu boleh rujuk buku teks, bolehlah santai-santai baca. Okey, kalau tak faham juga boleh PM personal dengan cikgu. Cikgu ada bahan lagi. Banyak bahan untuk kamu tetap. Okey. Itu saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.